Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan budaya bersyukur dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala mesti dikekalkan dan bahkan mustahak untuk dihayati oleh segenap lapisan. Ini kerana tegas baginda, budaya tersebut adalah budaya orang-orang Brunei. Baginda juga menzahirkan harapan agar pegangan orang-orang Brunei yang tetap tidak mahu berenggang dengan Allah dalam susah dan senang akan terus berkekalan. Dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio televisyen Brunei, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan 1 Syawal adalah detik istimewa bagi umat Islam di mana saja berada. Ia titah baginda merupakan detik yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua. Kita orang-orang Islam berhari raya. Bukanlah saja-saja seperti bersukaria biasa. Tetapi sukaria kita itu adalah disandarkan kepada kejayaan kita menyempurnakan ibadat puasa. Kerana itu, cara kita menyambutnya, kita dahulukan dengan takbir dan tahmid serta sembahyang sunat Aidilfitri sebagai tanda kita bersyukur. Bersyukur dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah budaya kita orang-orang Brunei. Budaya ini mesti dikekalkan dan bahkan mustahak untuk dihayati oleh segenap lapisan. Dalam susah dan senang kita tidak mahu berenggang dengan Allah, tetapi mahu untuk selama-lamanya bersama dengan Allah. Jika kita mengadu kepada Allah. Dan jika kita memohon, hanya memohon kepada Allah jua. Inilah pegangan kita orang-orang Brunei. Pegangan ini hendaknya akan terus berkekalan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah sudah masuk 3 tahun negara menghadapi wabak coronavirus, namun di sepanjang masa tersebut, negara tetap saja tidak berganjak dari terus mendekati Allah. Pada 19 April yang baru lalu, titah baginda, umat di negara ini telah menghampirkan diri kepada Allah melalui munajat berselawat senegara di masjid-masjid, iaitu satu-satunya pendekatan unik lagi luar biasa yang julung-julung kali pernah diadakan di negara Brunei Darussalam. Beta sangat teruja untuk merakamkan penghargaan khasnya kepada mereka yang mengambil bahagian, bahkan kepada semua yang berkenaan. Tidak terkecuali juga seluruh warga negara yang sama-sama turut mengumandangkan selawat tersebut di masjid maupun di tempat-tempat kediaman sendiri. Kita semua berharap semoga dengan berkat selawat itu semua hajat kita yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuh yakin janji Allah terhadap orang-orang yang berselawat pasti akan dipenuhi. Berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak mengungkiri janjinya. Titah baginda juga mengingatkan tentang persyaratan yang apabila dipenuhi boleh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan pula kita lupa bahawa rahmat Allah itu hanya akan datang apabila persyaratan dapat kita penuhi.
apakah persyaratan itu? Jawabnya ialah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, tafsirnya. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan kepada mereka pintu berkat, rezeki dan rahmat yang melimpah-limpah dari langit dan bumi. Inilah persyaratan itu, yaitu ada dua, iman dan takwa. Semoga kita di negara ini dapat memenuhi persyaratan tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengutus ucapan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat dan penduduk baginda. Mengakhiri perutusan ini, beta dan keluarga beta dengan hati yang tulus jernih sukacita mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak kepada semua lapisan rakyat dan penduduk di mana saja mereka berada. Semoga kita semua sama-sama berada dalam sejahtera, sehat afiat dan selamat di bawah naungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pada menjunjung tidak berkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok 2 Mei 2022. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan sebentar tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2022 ini di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Isnin 1 hari bulan Syawal 1443 Hijriah bersamaan dengan 2 Mei 2022 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara Brunei Darussalam ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1443 Hijriah terdiri daripada Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan serta Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan tersebut berada di Tanjung Batu, Kampung Sabun dan Bukit Aguk, Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Blaid dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei Moib setelah bersidang dan mendapat kurnia perkenan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Pastinya segala amal kebajikan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap umat Islam, lebih-lebih lagi bagi mereka yang benar-benar menghayati erti sebenar Ramadan. Semua itu dilakukan demi mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Bagi umat Islam, detik-detik perpisahan dengan bulan mulia ini pasti menimbulkan suatu perasaan yang sukar digambarkan, sama ada ucapan syukur kerana diberikan kesempatan untuk menyemarakkan Ramadan bagi meraih ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau perasaan sedih kerana terpaksa berpisah dengan bulan kerinduan itu. Sejak awal Ramadan, masjid, surau dan balai ibadat dimeriahkan oleh para jemaah yang tidak mahu melepaskan peluang menunaikan sembahyang sunat tarawih berjemaah di seluruh masjid, surau dan balai ibadah di negara ini. Turut dikenali sebagai bulan Al-Quran, bulan Ramadan juga diisikan dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran secara bertadarus sehingga khatam. Keberkatan Ramadan juga mengajar umat Islam untuk lebih bersifat pemurah dan dermawan. Ini dapat dilihat dengan sumbangan dan derma yang datang mencurah-curah bagi golongan yang kurang berkemampuan. Aktiviti-aktiviti amal dan kesukarelawan juga ditingkatkan bagi membawa keceriaan dan kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. Dalam bulan Ramadan ini, pahala dan segala amalan kita dipertingkatkan dan pahala kita ini berganda-ganda yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk meraih surga. Mudah-mudahan apa yang Tani harap, semua amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang penting insya-Allah mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang, dan semoga kita dapat bertemu di bulan akan datang, iaitu di tahun akan datang dengan sihat walafiat. Semoga dapat mendapatkan amal-amal yang baik. Dalam kesibukan kita membuat persiapan bagi menyambut kedatangan Syawal, janganlah kita lalai dan lupa tentang kewajipan yang perlu kita laksanakan, iaitu membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Kewajipan ini merupakan pelengkap ibadah puasa dan juga sebagai penutup kepada kecacatan-kecacatan yang terdapat sewaktu kita mengerjakan ibadah puasa. Lintas sayu di hati kerana peluang untuk meraih pahala yang berlipat ganda pun sudah berakhir. Menunggu entah ketani lagi di tahun hadapan, rasanya sedihlah berakhirnya Ramadan ini. Ya, terasa sedih apabila berakhirnya bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan inilah peluang kita ni umat Islam melakukan amalan-amalan yang mulia serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Sayu dan pilu rasanya, terutama sekali apabila negara Brunei Darussalam yang tercinta ini dilanda dengan wabak COVID-19. Walaupun banyak sekatan yang telah dilonggarkan, tetapi tidak akan sama dengan Ramadan yang sebelumnya. Ramadan juga sangat dekat bagi sebilangan umat Islam yang mencari rezeki dengan berniaga meskipun secara kecil-kecilan.
keberkatan menjalankan perniagaan semasa bulan rahmat ini dirasakan begitu berbeza daripada bulan-bulan lain. Hendaknya segala amalan baik yang dipraktikkan semasa Ramadan tidak akan lengkap begitu sahaja sebaik tibanya Syawal. Semoga Ramadan yang dilalui benar-benar memberi keinsafan dalam diri setiap umat Islam agar diampunkan segala dosa lalu dan kita dapat kembali kepada fitrah bersih daripada dosa. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1,040 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 30 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 21,687 dos iaitu 50.5%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 2,005 dos kedua vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut iaitu meliputi 4.7%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 65.6%. Sebanyak 61 kes baru telah dilaporkan, iaitu 58 kes hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 596 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,911 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 130 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,022 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 671 kes. Iaitu 12 kes sedang dirawat di hospital, manakala 659 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam masa orang ramai sedang sibuk membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk terus mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga dan melakukan ujian ART sebelum meninggalkan rumah untuk berkunjung ke rumah kaum keluarga. Asingkan diri di rumah dan jangan membuat kunjungan hari raya jika mendapat keputusan ujian ART yang positif atau jika merasa kurang sihat. Kementerian Hal Ehwal Agama petang kemarin mengadakan acara Munajat Ramadan secara maya. Penganjurannya bertujuan mengajak orang ramai untuk sama-sama meraih ganjaran dan mempertingkatkan amalan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Acara dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sebanyak 80 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara juga mengikuti acara tersebut secara maya. Syarikat Murabaha menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM157,867.48 yang diserahkan oleh Datu Seri Setia Haji Adam bin Haji Ahmad, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Syarikat Murabaha. Manakala Al-Bukhari Textile Center Sendirian Berhad menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM20,000 yang diserahkan oleh Awang Fakri Alam, pemilik Al-Bukhari Textile Center Sendirian Berhad. Kesemua zakat tersebut diserahkan kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei.
Majlis penyerahan wang zakat tersebut berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Program Khatam Al-Quran yang dianjurkan oleh Pertubuhan Warga Mas pada tahun ini merupakan satu inisiatif yang sangat signifikan kepada seluruh warga emas bagi meningkatkan lagi pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian kita. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menggariskan perkara tersebut. Majlis Khatam Al-Quran 75 kali khatam dan pelancaran 76 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menambah, program seumpamanya juga sesuai dengan usia warga emas untuk meraih keredaan Allah. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Alhamdulillah, dengan limpah dan rahmat Allah. Terdahulu, majlis dimulakan dengan khatam Al-Quran 75 kali. Majlis diselajurkan dengan pelancaran 76 kali khatam dan memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 16 secara beramai-ramai. Hari Keluarga Kebangsaan disambut pada setiap Ahad minggu pertama bulan Mei setiap tahun. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM pagi tadi mengadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan surah Yasin sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2022 secara maya dan disertai lebih 100 orang. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis juga disurikan dengan tazkirah bertajuk Keluargaku Syurgaku. Pelbagai aktiviti dan program sempena Hari Keluarga Kebangsaan juga telah pun disusun sepanjang tahun bersesuaian dengan tema Keluargaku Harapanku. Yang Mulia Pengurusi dan anak-anaknya kamu melarikan diri saya, berlepas tangan saya. Dan apa? Mesyuarat Kumpulan Kerja Perusahaan Kecil dan Sederhana APEC SMEWG ke-53 diadakan baru-baru ini. Mesyuarat secara maya itu dipengerusikan oleh Dayang Norlela binti Suhaili, Ketua Perkembangan Perniagaan dan Sokongan Darussalam Enterprise Day. Menyertai mesyuarat Awang Ellen On, Pengarah Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dihoskan oleh Chile. Mesyuarat memberi peluang ahli ekonomi APEC berpeluang untuk bertukar-tukar maklumat dan berkongsi amalan terbaik serta dasar yang menyokong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME di rantau Asia Pasifik. Sambutan Hari Raya Aidilfitri sinonim dengan adanya hidangan biskut dan kek yang menambah keceriaan sambutan setahun sekali. Kebanyakan rumah juga pastinya akan menghidangkan kuih-muih pelbagai jenis bagi tetamu yang berkunjung. Jualan kuih-muih Hari Raya di bazar-bazar dan pusat-pusat membeli belah turut sama memeriahkan kedatangan bulan Syawal. Sama ada membeli, menempah atau membuat sendiri, ianya terpulang kepada kesanggupan masing-masing. Meskipun pelbagai jenis biskut dan kek baharu muncul semasa Hari Raya mengikut tren semasa, namun yang tradisi masih tidak dilupakan. Salah satu lokasi menjadi tumpuan jualan kuih-muih raya ialah jualan ketuk-ketuk Aidilfitri kawasan Urimba Point. Anjuran MPK Sungai Bunga dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, sambutan itu agak menggalakkan lah. Lebih 100 jenis lah kuih-muih, biskut dan kek. Terutama yang kuih mur, Sirelex atau paling laris lah, top sell lah.